Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita akan mulakan pembincangan kita dengan mengenali apa itu apresiasi seni. Baik, jadi apresiasi seni adalah merujuk kepada kajian mengenai pelukis-pelukis, mengenai hasil-hasil mereka, faktor yang mempengaruhi mereka, kemudian cara bagaimana mereka bekerja untuk menghasilkan sesuatu karya, kemudian bagaimana mereka memilih tema dan subject matter, serta gaya dan style mereka semasa mereka menghasilkan sebuah karya. Kemudian apresiasi ini juga ialah semua ini berkait rapat dengan aspek pemahaman mereka dari aspek-aspek kognitif. Kemudian ianya juga sebagai satu penghargaan terhadap penilaian dan perasaan terhadap sesuatu hasil seni itu. Kemudian apresiasi seni ini juga boleh dilakukan sebagai pembentukan sikap, minat dan kebolehan. Membuat pilihan ini berkait rapat dan ini berkait rapat dengan aspek-aspek efektif. Baik, untuk tugasan ini saya telah mengarahkan kanak-kanak tersebut untuk melakukan anyaman berbentuk ikan seperti yang boleh dilihat. Anyaman berbentuk ikan yang dihasilkan oleh seorang kanak-kanak yang bernama Afi. Seperti yang semua boleh lihat di sini. Ini adalah bentuk anyaman dilakukan oleh Afi. Jadi di dalam apresiasi seni ini kita akan melakukan apresiasi dari segi 4 faktor. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah menggambar. Jadi bagaimana kanak-kanak ini menggambar, melalui proses menggambar, bagaimana mereka kaitkan dengan hasil seni mereka. Dari aspek menggambar, pertama mereka akan memerhatikan bentuk. Bentuk, rupa dan warna yang sesuai dengan bentuk anyaman, iaitu anyaman apa? Anyaman ikan. Jadi mereka akan menggambarkan di dalam imajinasi mereka bagaimana rupa ikan, bagaimana warna ikan yang mereka pernah lihat, bagaimana. Itu cara mereka menggambarkan sebelum mereka melakukan anyaman itu, sebelum mereka membentuk satu karya seni yang mereka lakukan. Jadi mereka menggambarkan dalam imajinasi mereka. Dan di situ je kita boleh aspek kognitif mereka, dapat merangsang aspek kognitif mereka dari segi proses yang pertama, iaitu menggambarkan. Baik. Yang kedua adalah proses menganalisis. Baik. Untuk proses menganalisis, pertama kanak-kanak ni akan menganalisis perhubungan sifat-sifat tampak pada bentuk anyaman ikan. Contohnya bentuk ikan ni mereka akan fikirkan ikan akan ada bentuk ekor, akan ada mata, ada sirip. Jadi dari situ mereka akan menganalisis dari segi anyaman mereka apa yang mereka perlu buat. Bentuk apa yang perlu ada pada anyaman mereka. Seperti gambar yang boleh dilihat ni, video menunjukkan kanak-kanak ini melakukan anyaman mengikut bentuk ikan. Ada ekor, ada apa semua. Jadi mereka menganalisis daripada keadaan sekeliling mereka. Mereka adapt, mereka adapt dan mereka aplikasikan di dalam karya seni mereka sendiri. Seterusnya untuk faktor yang ketiga, iaitu mentafsirkan. Untuk mentafsirkan pula, ini paling berkaitan. Mereka menghubung kaitkan hasil anyaman ikan mereka tu, hasil anyaman tu dengan suasana di sekeliling mereka. Jadi pada pada pertengahan proses mereka melakukan anyaman ni, saya ada tanya kepada mereka secara soalan-soalan seperti macam ini haiwan apa? Mereka akan cakap ikan. Kemudian saya akan tanya apa yang Afi nampak pada ikan ni. Jadi dia akan jawab, ikan ni adalah hidupan di laut, lepas tu ikan boleh berenang, ikan ada sisir, ikan ada macam-macam yang berkaitan dengan ikan. Jadi dari situ dapat merangsang proses proses efektif mereka. Mereka rasa seronok, mereka rasa macam saya pernah tengok ikan. Jadi daripada situ kadang-kadang rasa seronok, dia bercerita dengan saya, dia pernah jumpa ikan ini, ikan itu, dan dia rasa seronok untuk buat aktiviti tu. Itu dari segi dia macam mana dia tafsirkan hasil anyamannya. Yang terakhir, faktor yang terakhir adalah faktor penilaian.
Okey, untuk penilaian ni kita lihat daripada dua perkara lah. Yang pertama, dia menilai teknik yang digunakan dalam hasilan karya. Okey, kita boleh nilai sendiri teknik yang dilakukan. Contohnya kanak-kanak ni walaupun berusia 5 ke 6 tahun, mereka sudah pandai untuk menggunakan gunting. Mereka menggunting walaupun bukan dalam satu garisan yang lurus, tapi mereka dapat praktikkan menggunakan gunting tu dengan betul. Okey, sebab di dalam aktiviti ini kita ada aktiviti menggunakan gunting. Kemudian kanak-kanak tersebut akan gunting untuk menghasilkan kertas-kertas panjang untuk buat anyaman. Okey, dekat situ kanak-kanak tu akan dia nilai sendiri hasilnya apa yang dia guna. Okey, dia guna gunting, lepas tu dia potong, dia memotong kertas, kemudian dia menganyam. Anyam ni dengan bantuan saya sendirilah untuk lihat macam mana anyaman dia. Dari situ kita boleh lihat, kita boleh nilai macam mana cara dia perbezaan antara kanak-kanak ni, bagaimana dia melakukan hasil karya seni mereka itu dengan cara mereka sendiri pada peringkat umur ini. Okey. Baik, untuk yang kedua dari aspek penilaian ini, kita boleh lihat di mana kita dapat menilai, mengenal pasti pergerakan motor halus yang digunakan oleh kanak-kanak ini. Di sini boleh kita tengok aspek psikomotor lah, di mana kanak-kanak menggunakan motor halus dia, jari-jari dia untuk melakukan anyaman, untuk menggunakan gunting, untuk menghasilkan seni anyaman yang dilakukan itu. Jadi di sini kita dapat nilai sama ada kanak-kanak ini boleh atau tidak untuk melakukan aktiviti tersebut. Sebab anyaman dilakukan ialah bukanlah satu aktiviti yang agak sukar untuk mereka, tapi aktiviti ini dapat merangsang dari segi 3 faktor utama, iaitu dari segi aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Di mana tiga-tiga ini kalau kita dapat lihat di dalam dapat terapkan dalam sesuatu karya seni yang dilakukan oleh kanak-kanak ini. Baik, di situ itu sahaja untuk apresiasi seni karya anyaman yang saya lakukan. Jadi sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Dipersilakan. Seterusnya saya akan menyambung kepada apresiasi karya yang kedua, iaitu karya collage. Pertama sekali kita akan lihat kepada konsep collage. Collage ini adalah satu teknik yang menggunakan teknik tampalan untuk menghasilkan pelbagai karya lukisan, gambar atau rekaan. Bahan tampalan boleh disusun di tindih atau diatur pada permukaan kertas mengikut komposisi tema atau tajuk yang diperlukan. Apakah bahan yang kita boleh guna untuk melakukan collage ini adalah kertas. Kita juga dapat menggunakan tumbuhan-tumbuhan, bahan-bahan daripada alam sekitar, dan alatan yang kita perlukan adalah gam serta gunting. Seterusnya kita akan lihat apresiasi seni yang pertama, iaitu menggambar. Bagi collage, proses menggambar ini murid akan memerhatikan warna dan bentuk lukisan yang diberikan. Dalam konteks ini, saya telah memberikan gambar burung kepada murid tersebut. Jadi, mereka akan membayangkan apakah warna yang terdapat pada burung tersebut dan bentuk bagaimanakah burung tersebut. Perlukah ada sayap ataupun tidak, dan mempunyai paruh ataupun tidak. Seterusnya kita akan beralih kepada proses menganalisis, iaitu murid menganalisis dengan melihat perhubungan unsur-unsur seni seperti warna, garisan dan sebagainya. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, murid telah menggambarkan bentuk burung tersebut. Maka daripada bentuk-bentuk tersebut, murid akan membayangkan apakah hubungan bentuk-bentuk tersebut dalam menghasilkan satu gambar burung. Contohnya, pada mata kita dapat lihat bentuk bulatan mempunyai dua, iaitu satu bulatan berwarna hitam, iaitu biji matanya, dan satu lagi bulatan putih bagi lingkaran matanya. Dan bentuk tersebut akan bergabung dengan bentuk bentuk besar, iaitu bahagian anggota badan burung tersebut. Jadi di situ berlakunya perkaitan antara satu bentuk dengan bentuk yang lain. Seterusnya kita beralih kepada proses mentafsirkan, iaitu bagaimana murid itu mengaitkan kehidupan burung tersebut dengan keadaannya.
Jadi apa yang saya dapat lihat, murid yang saya jalankan suka akan aktiviti yang bebas, iaitu mereka mempunyai pilihan mereka yang tersendiri. Bagi konsep ini, bagi aktiviti collage ini, saya sendiri menyuruh dia untuk memilih haiwan apa yang dia ingin laksanakan, dan dia memilih haiwan burung. Ini menunjukkan bahawa dia menyertai sesuatu yang bebas dan dapat mengaitkan burung tersebut dengan dirinya dengan burung tersebut yang terbang secara bebas. Akhir sekali adalah proses penilaian, di mana kanak-kanak tersebut menilai teknik yang digunakan dalam penghasilan karya. Apakah teknik yang digunakan dalam penghasilan collage tersebut adalah dua teknik, iaitu teknik menggunting dan teknik menampal. Teknik menggunting di mana saya menerangkan penggunaan dan langkah-langkah keselamatan ketika menggunting kertas bagi melakukan collage tersebut, dan bagaimana untuk menampal kertas-kertas yang digunting tersebut pada lukisan yang disediakan. Seterusnya adalah mengenal pasti pergerakan motor halus yang terlibat. Pergerakan motor halus yang terlibat di sini adalah penggunaan jari ketika menggunting dan menampal kertas. Murid tersebut dapat menyatakan anggota badan yang digunakan bagi melaksanakan aktiviti collage ini. Itu sahaja, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atiqur Rahman bin Awang. Okey, akhir sekali saya akan membentangkan berkenaan dengan apresiasi karya boneka beruang. Okey, pertama sekali kita lihat apa itu boneka. Okey, definisi boneka. Boneka merupakan sebarang benda ataupun objek yang boleh digerakkan, sama ada menggunakan tangan ataupun dengan arahan yang bertujuan untuk menyampaikan mesej. Okey, kedua, boneka merupakan sejenis mainan yang boleh membentuk pelbagai benda, sama ada haiwan, manusia dan juga sebarang benda-benda lain. Okey, boneka ini kebiasaannya dibuat untuk mainan kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak sangat menyukai sebarang bentuk patung ataupun objek yang boleh digerakkan mengikut kesukaan mereka. Okey, seterusnya kita lihat apresiasi seni yang pertama, iaitu menggambar. Okey, sebelum membuat boneka ini, murid yang bernama Zaidan membayangkan rupa dan bentuk sebenar beruang sebelum menghasilkan patung yang menyerupai beruang. Contohnya seperti muka beruang bulat, telinga dia, mulut dan sebagainya. Yang kedua, sebelum melakukan boneka ini, murid tersebut mengamati warna dan elemen gubahan, iaitu prinsip dan juga struktur. Contohnya seperti warna beruang, bentuk-bentuk muka, kepala, telinga dan lain-lain. Okey, seterusnya kita lihat kepada elemen yang kedua, iaitu menganalisa. Okey, berdasarkan boneka beruang yang dihasilkan, saya akan mengapresiasikan berdasarkan warna, bentuk dan juga rupa beruang yang dihasilkan. Okey, yang pertama dari segi warna. Terdapat dua beruang boneka beruang yang dihasilkan. Yang pertama berwarna putih dan juga berwarna hitam. Okey, hal ini adalah mendapati dengan warna beruang yang sebenar yang mempunyai warna putih, hitam ataupun warna coklat. Okey, di sini dapat dilihat bahawa kanak-kanak ini telah berjaya mengamati warna sebenar beruang dan menghasilkan beruang yang menghasilkan boneka beruang warna seperti beruang sebenar. Manakala dari segi bentuk dan rupa beruang yang dihasilkan pula, beruang yang dihasilkan adalah berdasarkan matanya, kelihatan matanya begitu bengis dan menggambarkan ciri-ciri beruang yang sebenar yang bersifat garang. Okey, seterusnya kita lihat kepada elemen yang ketiga, iaitu mentafsir. Okey, pada peringkat ini saya akan mengaitkan boneka yang dihasilkan dengan sifat beruang yang
dengan sifat beruang yang sebenar. Okey, hal ini seperti yang diterangkan tadi, boneka yang dihasilkan adalah kelihatan garang kerana mata kening yang dilukis adalah berbentuk seperti sedang marah, dan ini menggambarkan sifat beruang yang sebenar iaitu garang dan juga bengis. Okey, hal ini dapat membuktikan bahawa kanak-kanak tersebut telah berjaya memikirkan dan mengapresiasikan sifat sebenar beruang pada boneka yang telah dihasilkan. Okey, akhir sekali kita akan melihat daripada segi menilai. Okey, pada peringkat ini saya akan menilai teknik yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut dalam penghasilan karya boneka beruang. Okey, teknik yang pertama adalah teknik menggunting. Okey, semasa menggunting, kanak-kanak tersebut kelihatan agak sukar untuk menggunting kertas dan membentuk muka dan juga rupa beruang. Hal ini menunjukkan bahawa psikomotor halus bagi kanak-kanak tersebut masih lagi lemah. Okey, seterusnya kita lihat kepada teknik menampal. Okey, teknik ini berjaya dilakukan dengan baik oleh kanak-kanak tersebut kerana dia berjaya menggunakan gam yang telah disediakan dan juga menampal bentuk-bentuk muka beruang pada cawan yang telah disediakan dengan baik. Okey, akhir sekali, teknik yang digunakan dalam penghasilan karya boneka beruang ini adalah teknik melukis. Okey, pada teknik ini, kanak-kanak tersebut telah berjaya melukis mata dan juga hidung serta mulut beruang dengan baik berdasarkan rupa sebenar beruang. Hal ini menunjukkan bahawa kanak-kanak tersebut telah berjaya menggambar seekor beruang berdasarkan beruang yang sebenar menggunakan kertas dan juga pensel pada lukisan yang dihasilkan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.